Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua viewers Cikgu Fik Channel. Welcome back to my channel dan terima kasih kerana melayari menonton channel ini. Okey, pada hari ini saya nak tunjukkan satu video ringkas tentang macam mana cara nak menggunakan ini. Ini apa ni? Okey, ini ialah abacus ataupun kita panggil juga sebagai sempoa. Okey. Bukan nak ajar yang kompleks pun, saya nak ajar yang ringkas saja, yang asas, basic. Khas untuk mak ayah dekat rumah sempena dengan cuti sekolah ni. Ada masa tu, luangkan masa, ajar anak-anak guna asas abacus. Lagi-lagi tahun 1, matematik tahun 1 dah pun diperkenalkan dengan abacus. Dah kena pandai gerak-gerak ni, setiap manik-manik yang ada ni dah kena pandai. Jadi kita belajar, caranya tak susah pun, senang je. Kita belajar dan kita ajar anak-anak bagi mereka kuasai asas abacus. Dan Alhamdulillah, anak saya yang berumur 5 tahun pun sudah pun boleh menggunakan abacus yang asas ni. Boleh tunjuk nombor dan boleh suruh dia buat manik-manik ni, gerakkan manik-manik ni ikut nombor yang kita nak. Nanti saya tunjukkan pada akhir video nanti. Jadi untuk tidak membuang masa, jom kita belajar. Let's go. Baiklah, sekarang jom kita berkenalan dengan abacus. Okey, di depan saya sekarang ini ialah abacus ataupun sempoa. Okey, sedikit tips sebelum anda memilih abacus yang baik, pastikan jarak di setiap manik yang ada ini adalah jauh. Kalau kita gerak pun masih lagi nampak jauh. Saya ada satu lagi abacus yang saya tersilap beli. Macam ini. Okey, yang ini jarak dia tu kalau diperhatikan dia terlalu pendek. Terlalu sikit ruang yang ada. Tengok. Kalau saya gerakkan pun masih lagi tak nampak perbezaan. Jadi untuk yang jenis ini, yang jenis pendek ini, elakkan beli untuk tak nak bagi anak keliru lah nanti. Okey, yang ni tak tepi. Kita kembali kepada abacus yang elok tadi. Nampak kalau kita gerakkan masih lagi gap dia tu banyak. Okey, luas. Jom kita berkenalan dengan komponen-komponen yang ada di dalam sebuah abacus. Okey, ini ialah sebuah abacus. Di dalamnya mengandungi beberapa komponen yang harus dan wajib kita ketahui. Yang pertama, kayu di tengah ini kita panggil sebagai palang. Kayu di tengah ini kita panggil sebagai palang. Kayu yang di dalam ini kita panggil sebagai tiang. Palang, tiang. Manakala yang kita boleh gerak-gerakkan ini kita panggil sebagai manik. Manik pula terbahagi kepada dua bahagian, iaitu manik atas dan manik bawah. Manik atas, manik bawah, ini palang, ini tiang. Manik atas dan manik bawah dipisahkan oleh palang. Manakala tiang pula ialah mewakili nilai tempat setiap angka. Baiklah, ini gambaran yang lebih jelas tentang kedudukan tiang-tiang yang mewakili setiap nilai tempat yang saya sebutkan tadi. Okey, untuk tiang yang pertama, yang saya tandakan dengan pen merah ini, tiang pertama ialah rumah sah. Rumah sah ni sah lah singkatan dia. Yang kedua yang saya tandakan ini, rumah puluh. Ataupun singkatan dia sebagai PU. 10 ni kalau kita letak 1, 10, letak 2, 20. Kemudian tiang yang ketiga yang saya tandakan dengan pen merah ini mewakili rumah ratus ataupun singkatan dia RA. Yang keempat, seterusnya selepas 100, ribu ataupun RI. Seterusnya selepas ribu, puluh ribu ataupun PU-RI. Dan yang berikutnya ialah ratus ribu ataupun RA
ri. Dan yang last kali yang ini ialah juta. Ataupun kita singkatkan dia sebagai ju. Atau balik pula. Okey, so ini ialah kedudukan rumah-rumah. Yang selepasnya lagi, yang seterusnya lagi ada lagi. Ikutlah nilai tempat tu. Tapi untuk peringkat sekolah rendah kita hanya belajar sampai juta. Dan untuk basic tahun 1 ke bawah, tahun 1, tahun 2 ni kita hanya ambil sa, puluh dan ratus sahaja. So kita untuk hari ni sampai sini je kita akan buat Okey, saya conteng sikit Rumah pertama tadi apa? Sa. Rumah kedua puluh. Rumah ketiga ratus. Rumah keempat ribu. Kemudian lepas ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta. Sa, puluh, ratus ribu. Puluh ribu, ratus ribu, juta. Dalam pembelajaran abacus ini ada macam-macam cara baca. Untuk ringgit lain baca dia, untuk perpuluhan lain baca dia. Untuk yang kita nak belajar ni ialah untuk nombor bulat yang biasa. Sesuailah untuk basic abacus. Sekarang kita tengok abacus kita ni. Abacus sekarang berada di dalam keadaan yang tidak aktif. Macam mana kita nak tahu abacus ni aktif ataupun tidak? Abacus hanya aktif apabila mana-mana manik yang ada ni menyentuh palang. Macam ni, sentuh palang. Apabila manik-manik atas ataupun manik-manik bawah menyentuh palang ni, maka abacus ini sudah pun aktif ataupun ada nilai. Apabila kita tolak je ke atas, yang atas naik atas, yang bawah turun bawah ataupun tak sentuh palang tengah, maka abacus ini bersifat zero, tidak aktif. Nilai dia zero. Seterusnya kita belajar nilai-nilai yang ada pada setiap manik. Okey, manik bawah mewakili nilai 1. 1, 1, 1, 1. Kalau kita guna semua manik yang ada ni, maka dia jadi 4. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Sebab setiap satu manik ini mewakili 1. Manik atas pula mewakili 5. Ini 5. Okey, kalau kita gerakkan semua yang rumah sa ni, ini rumah sa, kita gerakkan semua, kita sentuh palang semua, dia akan jadi 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nombor sekarang ialah 9. Baik, itu rumah sa. Manakala rumah kedua ialah rumah puluh. Nilai tempatnya ialah puluh. Puluh kalau kita gerakkan 1, dia jadi berapa? Dia jadi 10. Gerakkan 2, jadi 20. Gerakkan 3, jadi berapa? 30. Gerakkan 4, jadi 40. Kalau kita gerakkan atas seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, atas apabila dia menyentuh, dia bernilai 5. Ini sekarang dah jadi 50. 60, 70, 80, 90. Senang je kan? Next, rumah seterusnya. Hari ni sampai ratus je tak perlu sampai ribu, kita nak belajar sampai ratus je. Okey, seterusnya. Bernilai 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 dan 900. Okey. Seterusnya, jom kita sama-sama belajar cara baca nombor. Saya nak bagi angka 17. Okey, 17. 7 berada pada rumah apa? 7 berada pada rumah sa. Manakala 1 berada pada rumah puluh. Okey, kita kena asingkan 1 dan 7 berada di tiang yang lain. 7 berada di tiang sa, 1 berada di tiang puluh. Maka untuk menunjukkan angka 17 pada abacus, dia akan jadi macam ni lah. Rumah sa 7. 1, 2, 3, 4. Tak dapat. 1, 2, 3, 4 tak dapat. Kita nak 7. Macam mana nak buat?
Turunkan dulu, gerakkan 5 sebab 7 ni nombor yang lebih daripada 5. Kalau nombor yang 1 hingga 1, 2, 3, 4 boleh guna yang bawah. Kalau 5 ke atas kita terpaksa guna manik atas. Okey, 7 lebih dari 5. 5, 6, 7. Okey, ini rumah sah. Manakala rumah puluh pula 1. Naikkan 1. Dah siap. 17. Baik, seterusnya 22. Kedua-dua rumah sah dan puluh menggunakan angka 2. Maksudnya 2 manik yang perlu kita gerakkan. Rumah sah 2, rumah puluh 2. Maka jawapan dia ialah 22. Baik, macam mana pula dengan 28? 8 berada pada rumah sah, manakala 2 berada pada rumah puluh. Baik, kita ambil 8 dulu. Reset dulu. 8. Seperti yang saya terangkan tadi, 8 lebih dari 5. Jika lebih dari 5, kita terpaksa gunakan manik atas. Okey, 5. Kita nak buat 8 ya. 5, 6, 7, 8. Dapat. Kemudian 2. 2 berada pada rumah puluh dekat sini. 2, 1, 2. Okey, maka sekarang abacus ini sedang menunjukkan nombor 28. Okey, sekarang kita kena buat 89. Okey, macam mana nak buat 89? Baik, reset dulu, bagi 0 je semua. Ini kena ajar anak-anak ni reset macam ni, 0 macam ni. Jangan ada yang sentuh-sentuh palang kalau nak 0. Baik, sekarang 89. Rumah sah, angka dia 9. 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 89 8 berada pada rumah puluh. 5, 6, 7, 8. Baik, sekarang abacus kita sedang menunjukkan angka 89. Baik, reset balik. Sekarang jom kita masuk ke rumah ratus. Mula-mula kita buat 100. Okey, 100. Rumah sah. Ini rumah sah yang saya gariskan ni. Rumah sah tak ada nilai sifar, jadi tak payah gerakkan. Rumah puluh pun sama, tak ada nilai. Jadi kita tak payah gerakkan apa-apa manik. Dan rumah ratus, sini nilai dia 1. Gerakkan 1. Okey, dan sekarang abacus ini sedang menunjukkan nilai 100. Next, 100, tak naklah 100, 400 pula. 438. Okey, 438. Rumah sah, okey sebelum tu reset dulu, bagi 0. Rumah 8. Rumah 8 pula. Sorry. Rumah sah diwakili oleh nombor 8. 5, 6, 7, 8. Okey, siap untuk rumah sah. 3 ini berada pada rumah puluh. Jangan gerakkan 5, kita gerakkan bawah dia, part nombor-nombor kecil. 1, 2, 3. Satu lagi, rumah ratus diwakili oleh 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang siap sudah 438. Satu lagi tunjuk. Reset. 970. 70 berapa nak? 76. Ni. 976. 6 berada pada rumah apa? Ya, 6 berada pada rumah sah. Cari 6 dulu. 5, 6. 7 berada pada rumah apa? Ya, 7 berada pada rumah puluh. 5, 6, 7. Satu lagi. Ratus. Rumah ratus kat sini diwakili oleh 9. Jadi, kita gerakkan manik untuk mencapai angka 9. 5, 6,
7, 8, 9. Siap sudah. 976. Senang bukan? Bagi reset balik. Okey, saya letak je nombor apa-apa. Nanti cuba jawab. Berapa ni? Bagus. Jawapan dia ialah 378. 378. Okey. Next, saya nak bagi lagi soalan. Okey, satu lagi soalan. Berapa? Rumah ratus diwakili oleh manik 1, 2 dan 3. Jadi ratus ialah 3. Rumah puluh, berapa manik yang bergerak? Tak ada manik yang bergerak. Jadi sifar. Rumah sa, berapa manik yang bergerak? 1, 2, 3, 4. 4. Cukuplah tu. Nanti anda di rumah cuba buat sendiri. Belilah satu ni yang elok. Yang lagi elok abacus yang boleh lekat tu. Kalau kita letak kat sini, dia lekat. Macam saya ni tak berapa elok lagi. Dia masih lagi jatuh. Sesuai untuk letak macam ni tak bergerak lah. Ada satu lagi abacus yang elok. Kita angkat dia pun dia boleh lekat. Yang tu lagi elok lah. Yang ni biasa je. Boleh guna biasa-biasa. Baiklah untuk guna. Untuk letak atas permukaan rata bagus. Yang ini saya cadangkan tak payahlah. Sebab ruang dia terlalu kecil. Jadi anak-anak boleh terkeliru nanti. Jom kita tengok praktikal saya buat dengan anak saya. Jom. Hello, I'm Muhammad Nasrullah and I'm 5 years old. Welcome back to my channel. And today I'm going to learn about abacus. But this abacus can be really tough. Okay, let's begin the class. Okay, Daddy, first what? Can you show me 4? Easy. Okay, easy number 4, right? Okay, next. Okay, tunjukkan ayah nombor 14. 14. Kat abacus? Satu kat sini. 4 kat sini. Okay, betul. Tengok muka sikit. Okay, lagi tunjukkan ayah 15. 15? Dekat abacus 15 macam mana? Okay, very good. Tepuk tangan. Okay. Is it zero? Zero balik. Tunjukkan 23. 23. Okay, macam mana dekat abacus 23? Very good. Okay, reset balik. 0. Tunjukkan ayah 28. 28? Macam mana 28? 28. Okay. Dekat abacus 28 macam mana? Very good. Is it zero? 39. Boleh? 39, 3. 39 boleh? Boleh? 39. Okay. Okay, dekat abacus? Dekat abacus 3 kat sini. Lepas tu 9 kecil ke besar? salah. Besar. Nampak macam mana? Very good. Very good. Macam mana? Senang saja kan? Okey, kalau senang, apa tunggu lagi? Cepat-cepat ajar anak-anak guna abacus dengan cara yang betul.
Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Dan jika anda rasa video ini bermanfaat kepada anda, apa kata anda tekan butang like dan subscribe channel ini. Kalau nak share pun amatlah dialu-alukan. Sehingga di sini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.